Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Arbaya. Nama saya Nur Suhana binti Bakar, pemegang nombor matrik 17204-169. Akan membentangkan tajuk proposal saya iaitu Perkembangan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu tahun 1973 hingga tahun 2005. Sebagai pengenalan, pada awalnya, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu dikenali sebagai Pusat Kemahiran Pertunggangan MARA. Pusat ini ditubuhkan pada tahun 1973 dan beroperasi di Jalan Sultan Omar, Kuala Terengganu. Apabila Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia ditubuhkan pada 1 Oktober 1979 di bawah Akta Parlimen 222 dan Akta A562 Pindaan 1983, maka nama Pusat Kemahiran Pertunggangan MARA ditukarkan kepada Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Terengganu. Pada tahun 1990 pula, institusi ini berpindah ke kompleks milik Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia sendiri iaitu di kawasan Perindustrian Cenderi. Persoalan kajian, sejauh manakah perkembangan yang berlaku kepada Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu dari tahun 1973 hingga tahun 2005? Yang seterusnya ialah objektif kajian. Objektif yang pertama ialah untuk membincangkan latar belakang penubuhan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu. Yang kedua, untuk mengenal pasti aktiviti dan pencapaian Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu dari tahun 1973 hingga tahun 2005. Dan yang ketiga ialah untuk menganalisa masalah dan langkah mengenanganinya di Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu dari tahun 1973 hingga tahun 2005. Yang seterusnya ialah skop kajian. Yang pertama, skop subjek atau bidang iaitu aktiviti dan ekonomi kraftangan. Kajian akan memfokuskan kepada perkembangan aktiviti Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu serta melampirkan kejayaan institusi ini dalam bidang mempromosikan dan penjualan kraftangan. Yang kedua ialah pemilihan latar tempat iaitu Cendering Terengganu. Tumpuan ini diberikan kepada kawasan ini kerana merupakan tempat terletaknya pejabat Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu. Dan yang ketiga ialah pemilihan tempoh masa dari tahun 1973 hingga 2005. Tumpuan diberikan pada tahun 1973 kerana merupakan tahun penubuhan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu. Dan pada tahun 2005 pula dipilih kerana pada tahun tersebut Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu telah diiktiraf sebagai Pusat Inovasi Kraft Tenunan Malaysia. Kepentingan kajian pula, kajian ini memaparkan pengetahuan mengenai institusi yang mengendalikan kraftangan di Terengganu yang jarang ditekankan oleh pengkaji sejarah. Hal ini kerana sebelum ini kajian lebih menekankan kepada hasil kraftangan seperti batik, songket, anyaman dan sebagainya. Secara tidak langsung, kajian ini dapat membantu para pengusaha kraftangan yang baharu untuk meluaskan pasaran mereka dengan bekerjasama dengan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu. Yang seterusnya ialah kajian literatur. Yang pertama ialah tesis sarjana muda Nur Rafizah binti Odin yang bertajuk Peranan Bahagian Pemeliharaan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak dalam meningkatkan apresiasi seni kraf. Kajian ini memaparkan tentang peranan dan aktiviti Perbadanan Kemajuan Kraftangan Sarawak dalam meningkatkan apresiasi seni kraf serta menjelaskan mengenai penubuhan bengkel kraf. Namun kekurangan kajian ini ialah tidak menyatakan secara jelas cabaran yang diharungi oleh pengusaha kraf. Tesis yang seterusnya ialah tesis sarjana muda Nur Fatihah binti Cik Mustafa yang bertajuk Pengurusan Mempromosi Seni Warisan Kraf Batik di Pusat Inovasi Kraf Batik Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan. Kajian ini memfokuskan kepada seni kraf batik semata-mata seperti motif, teknik, fungsi gunaan dan reka bentuk batik. Walau bagaimanapun, kajian ini turut menjelaskan aktiviti dan cabaran yang diharungi oleh Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Kelantan. Namun, masih lagi mengenai seni kraf batik sahaja seperti cabaran untuk mempromosikan batik Kelantan. Yang seterusnya ialah artikel Raja Nur Rafizah binti Raja Mohsin yang bertajuk Seni Kraftangan Tembaga Terengganu. Kajian yang dijalankan adalah secara umum melibatkan keseluruhan perusahaan tembaga Terengganu. Terdapat pelbagai perspektif tembaga diuraikan seperti sejarah, seni rupa, fungsi dan peralatan. Namun kajian tidak menguraikan tentang agensi atau institusi yang terlibat dalam menguruskan tembaga di Terengganu. Yang seterusnya ialah artikel Sahih Ahmad Muhammad
Khairul Aida Azlin Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Abang Abdullah yang bertajuk Problem Analysis and Challenge of Terengganu Brewsware Industry. Kajian yang dijalankan ini memfokuskan kepada masalah dan cabaran yang dihadapi oleh industri tembaga Terengganu semata-mata, tanpa menjelaskan secara terperinci langkah-langkah yang perlu diambil untuk menanganinya. Dan yang terakhir ialah tesis sarjana muda Nik Azmanideh pula bertajuk Perkembangan Industri Kraftangan dan Kesannya kepada Ekonomi di Negeri Kelantan. Kajian ini menghuraikan sumbangan dan kesan industri kraftangan kepada golongan pengeluar atau pengusaha produk. Kajian turut menjelaskan galakan atau peranan pihak kerajaan serta NGO dalam membangunkan industri kraftangan di Kelantan. Kajian yang dilakukan ini lebih bergantung kepada kaedah kajian kuantitatif dengan mengedarkan borang soal sidik kepada 100 orang responden. Yang seterusnya ialah kaedah penyelidikan. Kaedah penyelidikan yang digunakan ialah kaedah kualitatif. Kajian ini mengumpulkan maklumat perkembangan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu dengan menggunakan sumber-sumber arkib, muzium dan perpustakaan. Contohnya, Arkib Negara Malaysia, Arkib Negeri Terengganu, Muzium Terengganu, Perpustakaan Terengganu dan Pejabat Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu. Sumber pertama yang digunakan ialah surat menyurat, laporan tahunan, dokumen dan fail. Dan sumber kedua yang digunakan pula ialah buku, seperti buku, risalah, majalah dan artikel. Kajian turut akan mengumpulkan maklumat mengenai tumbuh bual seperti menebuah kaki tangan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu dan para pengusaha kraft. Yang terakhir ialah pembahagian bab. Bab 1 ialah pengenalan. Bab 2, latar belakang penubuhan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu. Bab 3, aktiviti Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu. Bab 4, penghasilan produk dan pencapaian Perbadanan Kemajuan Kraftangan Terengganu. Bab 5, masalah dan langkah menanganinya. Dan bab 6 ialah kesimpulan. Sekian saja. Terima kasih.